Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita baca semula hadis yang ke-316 daripada kitab Bulughul Maram. Cuma hadis 316 minggu lepas kita cover tidak ada lafaz Arab dia, terjemahan dia ada, tapi kita baca semula lafaz Arab. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamd thumma yukabbiru حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk mengerjakan solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sembahyang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertakbir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Baik. Jadi sebelum daripada ni kita bincang dah antara perkara yang menjadi rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Dan kita sebut dah apa makna takbir dan apa makna ihram. Takbirah maksudnya ucap Allahu Akbar. Selain daripada ucapan Allahu Akbar, tidak boleh kita nak buka sembahyang dengannya. Yang mana ucapan Allahu Akbar mesti diucapkan ketika berdiri bagi sembahyang fardu. Manakala bagi sembahyang sunat tidak menjadi masalah kita ucapkan takbiratul ihram ketika duduk. Kerana di antara rukun sembahyang fardu adalah qiyam. Sembahyang sunat, qiyam bukan rukun pada sembahyang sunat. Kalau ni kita bincang secara panjang lebar sebelum daripada ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lepas tu kata dia kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir ketika rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rakaat Rasul ucap takbir. Rasul ucap Allahu Akbar. Takbir ni dipanggil takbir dia. Kalau dalam kitab fiqh dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat adalah takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Hukum takbir intiqalat ulama berselisih pandangan.
Ada sebahagian daripada ulama mengatakan sunnah, ada sebahagian daripada ulama mengatakan wajib. Ada pandangan yang mengatakan wajib. Wajib orang tu daripada qiyam kepada rakaat kena kata Allahu Akbar. Tapi ini bukan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama termasuk pandangan mu'tamad yang dipegang di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya takbir intiqalat ia tidak termasuk di dalam perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang mengerjakan sembahyang. Bahkan hukum mengucap Allahu Akbar ketika kita nak rakaat, hukum dia adalah sunat. Orang yang tidak ucap Allahu Akbar, maka kata ulama sembahyang dia tetap sah, tapi dia telah meluputkan satu kelebihan sunat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau Allahu Akbar makna dia Allah Maha Agung. Kalau sami Allahu liman hamidah makna dia adalah telah memperkenang oleh Allah kepada orang yang memujinya. Allah Taala perkenang bagi orang yang memuji Allah. Rasulullah ucap perkataan sami Allahu liman hamidah ketika mana? Sambil mengangkat tubuh daripada rakaat. Ketika Rasul angkat tubuh daripada rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap sami Allahu liman hamidah. Maka kata ulama, di antara ucapan yang disunatkan di dalam sembahyang, kita ucap sami Allahu liman hamidah ketika kita bangun daripada rakaat kepada i'tidal. Kerana perkara tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ucapan sami Allahu liman hamidah dituntut, disunatkan kepada orang yang sembahyang seorang diri, dituntut kepada orang yang menjadi yang menjadi imam, dan dituntut juga kepada makmum. Kita gitulah, tiga kategori tu je orang sembahyang. Yang pertamanya sembahyang seorang diri, awak jadi malas nak pergi masjid tau. Yang keduanya adalah jadi itu imam. Yang ketiganya jadi makmum. Ucapan sami Allahu liman hamidah disunatkan kepada orang sembahyang seorang diri, kepada imam dan kepada makmum. Sunat belaka kata, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika sembahyang dia rasa ucap perkataan ni. Sedangkan dalam satu hadis yang lain yang diriwayat daripada Malik bin Al-Huwairith yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Mu kena sembahyang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Jadi Rasulullah ketika bangun daripada i'tidal, bangun daripada rakaat kepada i'tidal, Rasul ucap sami Allahu liman hamidah. Maka kata ulama, disunatkan orang hak sembahyang bangun daripada rakaat kepada i'tidal kena ucap sami Allahu liman hamidah. Sama ada dia sembahyang seorang diri ataupun dia sembahyang berjemaah, dia terimam, dia makmum, sunat belaka. Baik. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni perbincangan berkenaan dengan ucapan sami Allahu liman hamidah lepas daripada kita baca hadis, lepas daripada kita baca hadis lagi lepas daripada ni. Insya-Allah kita akan bincang balik. Seterusnya kata dia, kemudian saat masih berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi kita kena urai lalulah masalah ni. Jadi ketika Rasul bangun daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Rasul kata Rabbana walakal hamd. Rasul kata lagu tu. Baik. Maka kata ulama, hadis ni menjadi dalil bahawasanya sunat menggabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Sama ada bagi imam, bagi makmum dan bagi orang yang sembahyang seorang diri. Kalau menggabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd bagi orang sembahyang seorang diri, hak tu berlaku kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Maksudnya sepakat ulama mengatakan bagi orang yang sembahyang seorang diri, dia sunat dia gabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd. Okey, itu menurut pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Berpandukan kepada hadis ni. Baik. Okey, itu yang pertama. Manakala imam dan makmum ada sedikit perselisihan di kalangan ulama. Masalah imam, sebahagian ulama kata
Tok Imam hanya sunat kata sami Allahu liman hamidah, tak sunat kata Rabbana walakal hamd. Tok Imam sunat kata sami Allahu liman hamidah, tak sunat kata Rabbana walakal hamd menurut pandangan sebahagian ulama. Tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sunat bagi imam menggabungkan di antara ucapan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd berpandukan kepada hadis ni. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasul kata sami Allahu liman hamidah, Rasul akan kata Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi Rasul gabung di antara dua perkara tersebut. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i dikata kalau tu imam sunat gabung di antara ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lepas tu makmum pula. Makmum ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama kata makmum ni sunat kata Rabbana lakal hamd sahaja ataupun Rabbana walakal hamd sahaja. Tak sunat makmum kata sami Allahu liman hamidah. Ada pandangan lagu tu. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik, begitu juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Apabila tu imam kata sami Allahu liman hamidah, mung wahai makmum mung kata rabbana lakal hamd. Rasul kata kalau tu imam kata sami Allahu liman hamidah, mung makmum kena kata Rabbana lakal hamd. Sebab tu ada sebahagian daripada ulama mengatakan ucapan Rabbana lakal ucapan sami Allahu liman hamidah hanya untuk imam sahaja, tidak untuk makmum. Manakala ucapan Rabbana lakal hamd, ada pandangan sebahagian ulama kata hanya untuk makmum, tidak untuk imam. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, tak. Sama ada imam, makmum, orang sembahyang seorang diri, sunat dia kata belaka dua-dua. Dan hak tu hak yang diamalkan di tempat kita sesuai dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sandaran mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana ketika mana Rasul sembahyang kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana walakal hamd. Rasul apabila dia bangun daripada rakaat kepada i'tidal, Rasul kata sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, maka kita bacalah doa tersebut. Tu cara kita sembahyang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Okey. Dan hadis yang Rasul kata kalau tu imam kata sami Allahu liman hamidah, wahai makmum mu kena kata Rabbana lakal hamd. Rasul kata mu kata sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, maksud hadis tersebut adalah mu kena kata Rabbana lakal hamd beserta dengan perkataan sami Allahu liman hamidah hak yang maklum dah. Sebab ucapan sami Allahu liman hamidah tu imam baca degah, manakala Rabbana lakal hamd tu imam baca slow. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pula kita melakukan perkara hak yang kita tidak dengar tu imam baca benda, maka baca hamda tu. Dah hak yang mu dengar tu imam baca, mu baca bersama dengan tu imam. Okey, itu jawapan mazhab Imam Syafi'i dalam perbincangan berkenaan dengan masalah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan bahawa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala daripada rakaatnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap, Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Okey, itu bacaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam i'tidal. Baik. Cuma kita tak baca sampai tahap tu kan. Kita tu maksudnya kita kebanyakan orang lah. Jadi kalau orang hak yang duk belajar siang malang dok baca tu dok orok lah komang dok padang dengan belajar lah gitu. Jadi kena ngapa sekurang-kurangnya. Jadi biasanya kita baca Rabbana lakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Dia walakal hamd, lakal hamd, dua-dua ada riwayat yang sahih berlaku. Boleh kita kata Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh berlaku. Semuanya ada riwayat berlaku. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca panjang tau. Baca panjang tau. Baik. Jadi sunat kita baca hak ni sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Cuba kita tengok makna dia sikit Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu segala kepujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya. Wahai Tuhan yang memiliki pujian dan keagungan, ungkapan yang paling berhak diucapkan oleh seseorang hamba, dan memang kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberikan apa yang engkau cegah. Jadi benda yang Allah Ta'ala tidak izinkan untuk kena kepada kita, ia tidak akan kena kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tegah, siapa pun yang nak beri kepada kita tidak mampu untuk beri. Tapi kalau Allah Ta'ala nak beri, siapa pun nak tegah kepada kita, dia tidak mampu tegah. Itu maksud daripada perkataan ni. Baik. Dan tidak ada pula yang dapat memberikan apa yang engkau cegah, dan tidak berguna kekayaan apa pun yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelamatkan dirinya daripada hukumanmu. Allah Rabbi. Kan sedap makna dia kan? Jadi kekayaan seseorang banyak mana pun, sedikit pun tidak memberi manfaat untuk dia, untuk menyelamatkan diri dia daripada neraka Allah, daripada kemurkaan Allah. Kerana yang menyelamatkan seseorang bukanlah harta benda. Bukan hak yang menyelamatkan seseorang adalah amal kebaikan hak yang dia bawa. Harta benda sedikit pun tidak memberi manfaat. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bacaan yang sunat kita baca di dalam i'tidal selain daripada yang kita sebut tadi adalah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamd tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Jadi kalau kita tak mahu baca hak panjang pun, sekurang-kurang kita baca Rabbana lakal hamd. Hak comel sikit tambah sikit lagi Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sekadar tu tak apa dah. Tapi hak nak comel lagi baca macam ni Hak yang Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih sebenarnya adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh sahabat. Pada asalnya Rasulullah tidak ucapkan ucapan tersebut. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia menjadi makmum kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal. Rasul kata sami Allahu liman hamidah, dia pun baca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kuat pula dia baca. Dia baca kuat. Lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi salam, Rasul tanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang orang baca saat dia dengar bacaan tersebut? Siapa? Ada riwayat kata senyap je. Baik. Rasul tanya siapa yang kata, yang baca saat ni? Dia baca kuat tu. Dia jadi makmum, dia baca kuat sampai ke Rasul dengar. Lepas tu ada seorang sahabat yang baca, dia kata, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha. Ayyuhum yaktubuha awal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ni lepas dia baca, aku duk tengok lebih daripada 30 orang malaikat duk pakat berebut untuk menulis ni bacaan dia saat ni. Berebut siapa yang mula-mula nak tulis. Maksudnya besarnya
ganjaran bagi orang hak yang baca bacaan tersebut ketika i'tidal. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya anggota tubuh ketika sujud. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfih wal yadayn wal rukbatain wa atrafil qadamain, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah kepada aku. Ada satu riwayat umirna, diperintah kepada kami, diperintah kepada kita. Dalam riwayat ni diperintah kepada aku. Siapa yang memerintah Rasulullah? Allah Taala. Allah Taala memerintahkan Rasulullah membuat perkara lepas daripada ni. Di asal perintah adalah wajib. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i menurut pandangan muktamad, wajib dia kena buat benda hak lepas daripada ni. Baik, ada riwayat yang kedua, umirna, diperintah kepada kita. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita, kita semua sekali ya. Bukan hanya Rasulullah saja, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kena buat benda ni. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 anggota. Dia anggota sujud ada 7. Rasulullah kata diperintah kepada aku sujud dengan 7 anggota. Kita kena tahu benda anggota sujud. Hak 7 supaya kita sujud bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Bukan kita sujud ikut dan sekali. Kadang-kadang kita tengok masih lagi ada orang saat ni tu jemaah mari sokmo dah masjid. Alhamdulillah comel tu. Comel sangat dah tu. Tapi sujud tak kena lagi, tak betul lagi seperti yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaki tak lipat ketika sujud. Tak jadi gitu Ni kita tengok ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya sujud di atas 7 anggota. Jadi pastikan kita sujud menggunakan 7 anggota. Mana 7 anggota? Yang pertama iaitu dahi. 7 anggota yang pertamanya dahi. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dahi ni mesti kena terbuka. Jangan berlapik. Maksud dia jangan berlapik, jangan kita sujud di atas sesuatu yang berhubung dengan kita dan bergerak dengan gerak kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang tu pakai piyah, orang tu pakai sokok, pastikan sokok dan piyah jangan menutupi dahi. Kalau dia pakai serabang, pastikan serabang dia jangan menutupi dahi. Dan begitu juga jangan dia sujud di atas sesuatu perkara yang berhubung dengan dia dan bergerak perkara tersebut dengan gerak dia. Biasanya kalau kita tengok orang puang, kan ada orang puang masa dia sujud, dia buka telekung dia, dia sujud atas telekung dia. Sah tak sujud dia? Sebenarnya kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama fiqh, sebenarnya dalam menilai sah ataupun tidak, ulama fiqh berselisih pandangan. Ada yang mengatakan sah, tapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Kerana dia telah sujud di atas sesuatu perkara yang berhubung dengan dia. Kang telekung tu duduk di dia dan bergerak dengan gerak dia. Kalau tidak bergerak dengan gerak dia, tu lain. Contoh dia pakai kain semayang, contoh orang puan, dia pakai kain semayang bawah tu panjang lebih. Dia kecil dia pinjang kain semayang tok dia. Jadi dia rendah, tok dia tinggi. Jadi dia pakai kain semayang hak lebih tu pakai wak jadah lalu Nanti dia sujud atas kain semayang tu 2 kain semayang, separuh pakai, separuh buat sejadah. Sah ke tak? Sah. Tu kain semayang tu bersambung dengan dia, tak apa, sebab kain semayang tu tidak bergerak dengan gerak dia. Dia gerak, kain semayang tu tak gerak. Sebab tu tak apa. Hak yang tak boleh apabila bergerak dengan gerak dia. Jadi benda tu perlu kita kena ambil berat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita nak cari pandangan ulama fiqh mengatakan ada hak yang mengatakan sah, namun sebaik-baiknya adalah kita mengambil langkah berjaga-jaga. Kerana di sana ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sujud kita tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anggota sujud adalah di antaranya adalah dahi. Dia tidak disyaratkan semua dahi, walaupun hak yang sebaik-baiknya adalah semua dahi. Maksudnya, kalau kita sujud hanya sebahagian daripada dahi sahaja kena pada tempat sujud, telah dikirakan sah sujud tersebut. Dia pakai piyah ni pakai sengit. Kan ada orang pakai sokok sengit tu kan. Jadi masa sujud dahi sebelah ni tak kena, tapi dahi sebelah ni kena. Tak apa.
Dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Tapi sebaik-baiknya bui kena belaka. Tu kita kena faham. Lepas daripada Rasul kabur dahi yang pertama, kata perawi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Rasulullah memberi isyarat menunjuk ke arah hidungnya. Rasul kata mana? Diperintah kepadaku sujud di atas 7 anggota. Yang pertama dahi, tapi Rasul kabur hidung, Rasul tunjuk hidung. Rasul kabur dahi tapi Rasul tunjuk kepada hidung. Maka kerana Rasul tunjuk kepada hidung ni lah berlaku perselisihan di kalangan ulama pula. Adakah wajib sekali dengan hidung ataupun tidak? Sepakat ulama kata hak yang comel gabung di antara dahi dengan hidung. Biar hidung dapat latau. Kalau orang hidung macung tak ada masalah lah. Hak orang hidung kepek kena perendah sikit. Nak buat warna kepek kan perendah. Kalau hak macung dak perendah pun kena dah latau. Hak macung, hak tinggi. Kalau hak rendah agak kena lepek sikit lah. Dah nak buat warna rendah. Dan golik gitulah hidung orang kita rendah goliknya. Baik. Jadi oleh kerana ketika Rasul kata dahi patut Rasul isyarat kepada hidung, maka ulama fiqh berselisih pandangan adakah diwajibkan juga kita sujud sekali dengan hidung. Sini berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Mazhab Imam Syafi'i dikata hidung tidak diwajibkan. Hak yang paling afdalnya dahi sekali dengan hidung, tapi hidung tidak diwajibkan. Maksudnya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau hidung tak kena latar pun sah sujud dia, tapi tidak sempurna. Hak yang paling sempurna adalah dahi sekali dengan hidung. Kerana Rasul sebut dahi tapi Rasul isyarat kepada hidung. Okey. Itu yang pertama. Seterusnya, dua telapak tangan dia. Ini dua telapak tangan dua perut tangan sekali dengan perut jari inilah. Ini termasuk dalam anggota sujud. Maksudnya masa kita kena sujud, kita kena letak dua tapak tangan kita di atas lantai. Kita kena letak di atas lantai. Sebaik-baik tempat yang kita letak adalah bertentangan dengan bahu kita. Sebagaimana masa kita akad takbiratul ihram, hak yang paling baik kita bertentangan bawah ni dengan bahu, hak atas ni dengan cuping telinga. Hak ni hak yang paling baik sekali kan, hak yang kita cerita dah sebelum ni. Begitu juga masa kita letak atas lantai saat itu, biar bertentangan tangan kita dengan bahu. Hak tu hak yang paling baik sekali. Tapi kalau kita buka luah gitu, jauh daripada bahu ataupun kita ke depan gitu, sah sujud, cuma bukanlah hak yang terbaik. Cuma kadang-kadang harang. Jangan main. Kadang-kadang harang. Harang mana? Kita semayang berjemaah sah rapat, kita buka gitu, kawan ni nak sujud, kita kena bangun dulu. Tak nak sujud sekarang dah lah, tubuh besar, body bapau, sebab dada kawan ni silap awak turun ngejuk kau. Bahang di dada ni siku dia jadi tak boleh lah menyakiti orang. Jadi kawan ni nak sujud, tunggu dulu dia kena bangun. Lagi dia tak bangun dah nak sujud sebab sakok. Tu tak boleh lah awak gitu sebab menyakiti orang. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau dahi dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan mesti terbuka dahi, jangan berlapik. Manakala tangan tidak disyaratkan terbuka. Kalau orang tu semayang pakai sarung tangan tetap sah. Tidak disyaratkan tangan ni terbuka. Kalau dia semayang pakai sarung tangan tetap sah sujud dia. Lepas tu dua lutut. Dua lutut sama juga. Dan semua hujung jari jemari dua telapak kaki. Jadi kaki kita jari dia, maka biar kita lipat, biar kena ujung dia. Jangan dok lipat. Dan kita tengok masih ramai lagi orang kita dia tidak lipat kaki ketika sujud. Masih ramai orang kita. Tapi kalau orang mari masjid tu dok ramai mana dah, mungkin seorang dua dalam 100 orang ada seorang dua. Dok lipat kaki dok lipat kaki tak boleh, mesti kena lipat kaki. Kerana hujung jari ataupun lipat kaki ia termasuk dalam anggota sujud. Tu kita kena faham. Jangan dok lipat kaki dalam sujud. Dilipat kaki dalam sujud adalah wajib menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dah ada hak yang dok lipat sebelum daripada ni. Kadang-kadang ada orang dok lipat macam Mekah kita tengok depan mata dok lipat Baik. Nak buat mana? Adakah kena ulang balik semayang? Atas pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i kena ulang balik semayang. Dah 20 tahun dah dok semayang gitu. 25 tahun dah semayang gitu. Lepas daripada nano-nano Isah tu pakai semayang gitu dak belajar-belajar pun duk semayang gitu Okey, atas pandangan mu'tamad sujud dia tidak sah. Namun ada pandangan yang kedua.
yang mengatakan sujud dia sah. Jadi untuk orang awam yang mana dia telah melakukan hal tersebut sebelum daripada ni, maka kita kata tak apalah, ambil pandangan yang kedua lah, mu tak payah perlu qada lah, hanya gak mu nak qada sebab panjang sangat mai 25 tahun. Jadi boleh ambil pandangan tersebut. Cuma dalam pengamalan kita lepas daripada ni, kita kena beramal dengan apa yang bertepatan dengan pandangan mu'tamad dan sesuai dengan perintah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada ni lipat kaki. Lepas daripada ni, lepas dah biar, sebab ada pandangan yang mengatakan sah. Maksudnya ambil pandangan tu untuk mengelak daripada dia jadi menanggung kesusahan untuk qada balik sembahyang yang dilakukan dalam keadaan tidak lipat kaki. Baik, akan datang ambil pandangan mu'tamad, buat beramal dengan sesuai dengan apa yang dituntut di dalam hadis ini, supaya kita lebih berjaga-jaga, berhati-hati dalam ibadat sembahyang kita. Baik. Seterusnya kata dia, wa an ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Daripada ibni Buhainah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, Rasulullah merenggangkan kedua tangannya sehingga nyata putih dua ketiaknya. Maksudnya benda, Rasul masa sujud, Rasul renggang, Rasul buka dua tangan dia sehingga nampak putih dua tiak. Tapi bukan maksud Rasul semaya nak pakai baju, bukan. Maksudnya tiak nampak tu maksudnya putih dua tiak ni percakapan yang diguna oleh orang Arab. Siapa ke nampak tiak? Rasul sallallahu alaihi wasallam buka. Sebab itulah di antara perkara yang disunatkan ketika kita sujud adalah kita orang lelaki buka tiak. Buka. Biar nampak tiak buka, luah sikit. Ni hak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang puang ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian daripada ulama dikata guna oleh kerana hadis ni Rasulullah buka tiak. Lepas tu dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul kata sallu kama raaitumuni usalli, mu kena semayang sebagaimana aku semayang. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah an-nisa'u syaqaiqur rijal, perempuan-perempuan ni adik-beradik orang lelaki. Setiap apa yang diperintahkan kepada lelaki diperintahkan juga kepada perempuan, melainkan apabila ada dalil yang mengecualikan perempuan daripada perintahan tersebut. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan orang puang sama juga kena buat gitu juga. Sebagaimana orang lelaki kena buka dua tangan biar luah sikit masa sujud, orang puang kena buat gitu juga. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi pandangan ni bukan pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan mesti kena merapatkan dua tangan dia. Dan ada sandaran yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Hamba tidak sempat untuk bincangkan sandaran-sandaran dia sebab kita tak ada masa dah. Jadi pendek kata, ada pandangan yang mengatakan orang puang macam orang lelaki, ada pandangan yang mengatakan orang puang berbeza cara sembahyang dengan orang lelaki. Dalam masalah ketika sujud, perempuan tidak boleh tajafi, renggangkan, bukan tidak boleh, tidak disunatkan renggangkan. Apa yang disunatkan kepada perempuan adalah rapatkan. Baik, sebab perempuan ni kalau dalam bahasa kita dikata mabnaha ala satri, perempuan ni diasaskan di atas ditutupkan. Jadi semua benda dia kena tutup orang puang. Baik, seterusnya kata dia wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaik warfa' mirfaqaik, rawahu Muslim. Daripada Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud maka hendaklah letakkan kedua belah tapak tanganmu. Kamu kena letakkan kedua-dua tapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, kalau mu sujud, mu kena letak dua tapak tangan. Lepas tu mu kena akak ni, dua siku mu kena akak. Lengan mu jangan buat lepek gitu. Jangan buat lepek gitu, mu kena akak.
Hak tu hak yang disunatkan. Orang puang sama, orang lelaki sama. Jangan masa kita sujud kita letak tangan sekali dengan lengan duduk atas latar. Tangan letak, lengan akak, siku akak. Dah kalau letak juga apakah hukum? Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sujud sebagaimana kita letakkan anggota kita ketika kita sujud sebagaimana anjing meletakkan tangan dia ketika dia duduk. Kan hak yang letak lepek gitu adalah cara anjing. Maka Rasul larang. Itu disebut dalam hadis ya. Hak yang berkait dengan anjing itu Rasul larang. Hak tu disebut dalam hadis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita sujud sebagaimana sujudnya anjing. Maksudnya meletakkan siku kita di atas latar ketika kita sujud. Hak tu perkara hak yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i wa idza sajada dhamma asabi'ah rawahu al-Hakim. Daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila raka'a merenggangkan jari jemari tangannya dan apabila sujud merapatkannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Rasul ketika raka'a Rasul renggangkan jari. Maksud dia renggangkan jari kan kita raka'a kita tak mana tangan kita? Kita tak di lutut. Masa kita tak di lutut tu kita renggang. Maksudnya renggang kita buka jari kita, bukan rapat. Ini hak sunat. Hak disunatkan ketika kita raka'a kita letak tangan kita di atas lutut dan kita buka tangan kita. Okey, ni lutut kita buka gitu. Bukan maksud kita rapat. Boleh faham kan? Kita buka masa kita letak di atas lutut. Jangan kita rapat. Sunat kalau kita rapat tetap sah rakaat kita. Manakala sujud dalam hadis ni Rasul rapatkan jari-jari dia. Masa sujud Rasul tak buka jari. Rasul rapatkan jari. Masa rakaat Rasul buka. Masa sujud Rasul rapat. Dan ni di antara sunnah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang comel sangat kita buat untuk mendapat sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna adalah sembahyang kita buat sebagaimana hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Tapi kita kena faham maksud buka ni adalah renggang sikit jari, bukan buka sampai gitu. Awak orang suruh buka tu gitu duduk kat lutut kat jari dia. Bukan gitu. Buka sikit aje. Awak orang suruh rapat gitunya rapat tangan. Dia bukan tak kena gitu. Rapat gitu dah biasa dah. Jangan sungguh sangat. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sambil duduk bersila. Okey. Kita kepada sebelum daripada ni. Rukun sembahyang fardu antaranya adalah qiyam berdiri. Manakala sembahyang sunat qiyam tidak disyaratkan. Hal tu kita pernah cerita sebelum daripada ni. Dalilnya hadis Imran bin Husain. Yang mana ketika mana Imran bin Husain mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia nak tanya tentang hukum sembahyang atas dia sebab dia diuji dengan penyakit buasir. Takut-takut ada keringanan untuk dia dalam masalah sembahyang. Apa kata Rasulullah? Salli qa'imah. Mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri adalah rukun bagi sembahyang fardu. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau mu tidak mampu berdiri barulah mu boleh duduk. Berbeza dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat berdiri bukanlah rukun di dalam sembahyang sunat. Cuma bagi orang yang nak sempurna pahala sembahyang sunat, dia kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Ketika mana dia boleh berdiri. Baik. Tapi kalau nak duduk tak ada masalah dalam sembahyang sunat. Dah nak duduk lagu mana? Kita pernah cerita dah sebelum daripada ni kata ulama wa kaifa qa'ada jaza. Lagu mana cara diduduk harus. Dalam hadis ni ia sebut lagu mana Aisyah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang dalam keadaan duduk yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersela ketika sembahyang. Mutarabbi'an ni maksudnya Rasulullah duduk bersela. Baik. Okey, kita berhenti sini dululah untuk malam ni. Nanti kita sambung semula pada minggu-minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini
dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.